Kopi Vosian dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 30 Mei 2020. Sabah mencatat 2 kes positif baru COVID-19 semalam, masing-masing 1 kes di Kampung Air Kota Kinabalu dan Sri Tanjung, Tawau, menjadikan jumlah keseluruhan 346 kes. Menurut hantaran Facebook Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Meng Foong, seramai 4 pesakit sembuh, masing-masing 1 di Tawau, Kinabatangan, Tuaran dan Semporna, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 317. Setakat ini, 24 pesakit masih dirawat dan jumlah kematian kekal 5 kes dengan 3 kes di Kota Kinabalu, manakala Tawau dan Tambunan masing-masing 1 kes. Padah ingkar prosedur operasi standard SOP tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, 16 individu termasuk 4 pemilik premis perniagaan, masing-masing 2 pemilik restoran dan salon kecantikan di kompaun RM1,000 di Tawau. Mereka dikompaun kerana kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan Nombor 6 2020 Peraturan 3 dalam Jadual Aktiviti Terlarang Kurungan Peraturan 2 para 4 aktiviti perniagaan yang boleh menyebabkan orang ramai berhimpun. Pada 23 hari bulan, kita telah mengeluarkan beberapa kompaun terhadap premis atau kedai makan, di mana kedai makan ini tidak menyediakan atau tidak patuh pada SOP tertentu. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Anak Umbuas berkata demikian kepada pemberitahu RTM di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Mengulas salon kecantikan terbabit, SCP Peter berkata salon berkenaan dikesan beroperasi pada 21 Mei lepas ketika diperiksa 2 pelanggan turut di kompaun. Tegasnya, premis yang terletak di Sabindo itu turut diarah tutup serta-merta kerana belum ada kebenaran untuk beroperasi daripada pihak berkuasa tempatan. Seramai 1,813 pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang terkandas di kampus masing-masing susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selamat pulang ke Tawau sejak 28 April lalu hingga pagi semalam. Kesemua mereka menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang diwartakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah dan juga di rumah masing-masing. Bercakap kepada pemberitahu RTM, Pegawai Kesihatan Tawau, Dr. G. Navindran berkata, pelajar yang balik ke daerah itu perlu lapor diri kepada Pejabat Kesihatan Daerah sebelum dibenarkan pulang menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Tegas Dr. G. Navindran, pihaknya akan melakukan pemeriksaan di kediaman pelajar terbabit dan sekiranya terdapat pelajar ingkar arahan kuarantin di rumah, mereka akan dikuarantin di Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Tinjauan RTM di Pejabat Kesihatan Tawau mendapati setiap pelajar yang tiba mengisi borang arahan kuarantin. Terkandas mungkin dia start hari itu 18 hari bulan 3, jadi mungkin dalam mau dekat 2 bulan lah. Sebenarnya memang sangat penting lah untuk kita patuh sebab dia dapat memutuskan rantaian COVID itu kan. Jadi untuk kita patuh tu memang sangat penting lah. Happy lah, sangat happy sebab yalah, ada lagi kawan-kawan yang masih stuck di UMS tu kan. Jadi dapat pulang tu rasanya happy lah. Dapat jumpa family. Terima kasih pada Bersah Harapan. Hari ini saya sangat gembira lah. Sebab lama kan tak jumpa dengan anak. Walau bagaimanapun terima kasih banyak-banyak. Sebab bukan senang masalah penyakit ni. Kita tahu kan, semua orang tahu penyakit ini sangat bahaya. Terima kasih juga kepada pihak universiti. Lebih 30 pelajar dari Tawau yang terkandas di Semenanjung selamat tiba di daerah berkenaan selepas menaiki bas dari Kota Kinabalu.
Rakyat Sabah khususnya masyarakat Kadazan Dusun dan Murut diajak menghayati makna sebenar sambutan Pesta Keamatan yang disambut pada Mei setiap tahun. Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Johnston Bangkuai berkata, perayaan itu bukan sahaja tanda kesyukuran atas rezeki hasil tuaian padi, malah memperingati pengorbanan Humi Nodun. Menurut Datuk Johnston, walaupun sambutan Pesta Keamatan kali ini diraih berbeza berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun sambutan berkenaan perlu dilihat sebagai wadah memperkukuh kerjasama dan perpaduan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Kiulu berkata, ini boleh dilakukan dengan mematuhi arahan sepanjang PKP dilaksana, iaitu tidak menyertai sebarang perhimpunan mahupun mengadakan sambutan pesta secara besar-besaran. Sudah tentulah apabila kita tidak boleh berhimpun secara besar-besaran, kemeriahan itu tidak boleh dinafikan kurang, ya. Tetapi yang penting saya rasa ialah penghayatan kita tentang keamatan ini. Bercakap kepada RTM di Sembulan, jelasnya sambutan keamatan boleh diraih di rumah sahaja dalam kalangan keluarga, di samping menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan untuk membendung COVID-19. Saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan Ketebian Tadau Tegayo Keamatan kepada semua yang meraihkannya dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Kehangatan Pesta Keamatan yang disambut pada bulan Mei setiap tahun tidak pudar dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR di negeri ini, walaupun Pesta Keamatan disambut dengan norma baharu bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Walaupun wabak berkenaan memberi impak kepada kehidupan dan sosioekonomi rakyat, namun ia bukan alasan untuk melupakan terus sambutan keamatan. Bagi salah seorang perekat fashion, Albert Oliver, walaupun tempahan baju tradisi agak berkurangan tahun ini, namun perniagaan tetap diteruskan secara dalam talian. Bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, beliau berkata, kebiasaannya sebelum Mei, banyak tempahan jahitan baju tradisi dan etnik kontemporari diterima daripada pelanggan. Bagaimanapun, demi memutuskan rantaian COVID-19, perniagaan beliau sedikit terjejas. Namun, beliau mengambil pendekatan jualan secara dalam talian dengan meminta saiz ukuran badan daripada pelanggan tanpa memerlukan kontak secara terus dengan pelanggan. Saya punya premises actually ditutup selama 2 bulan. Jadi pendapatan untuk customer, walk-in customer tidak berapa menggalakkan lah disebabkan. Tapi namun kami juga ada online, ya, online yang di Facebook dan juga di Instagram kami. Jadi customer masih boleh berkomunikasi kami di sana. Alfred berkata perniagaan dalam talian bukan sahaja mengurangkan kontak secara terus dengan pelanggan, malah memudahkan urusan dengan pelanggan dari Semenanjung, Brunei Darussalam dan pelancong luar seperti dari Afrika Selatan dan Australia. Sebuah pangkalan baharu Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dijangka dibina di Sandakan bagi menampung keperluan aset sedia ada sekaligus memperkukuh pangkalan di kawasan pantai timur Sabah. Panglima TLDM Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani bagaimanapun berkata perkara itu masih dalam peringkat perbincangan dengan kerajaan negeri. Keadaan keselamatan semasa memerlukan kita menempatkan lebih banyak aset di situ, jadi kita memerlukan beberapa fasiliti yang penambahan kepada fasiliti sedia ada, yang mana penempatan yang sedia ada ini tidak mencukupi untuk menampung keperluan aset-aset TLDM. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Tan Sri Muhammad Reza berkata bagi merealisasikan hasrat itu, beberapa perkara perlu diambil kira, termasuk peruntukan kos pembinaan dan kawasan pembinaan pangkalan itu. Dalam pada itu, beliau berkata TLDM sentiasa bekerjasama dengan agensi keselamatan lain, khususnya di kawasan pantai timur Sabah, dalam usaha menjaga keselamatan perairan negara.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah mencatat nilai rampasan hampir 2.6 juta ringgit dan kompaun sebanyak RM11,100 dalam pemeriksaan khas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi tempoh 18 Mac hingga Rabu lalu. Pengarah KPDN HEP Sabah Georgie Abbas berkata jumlah tersebut membabitkan 50 kes menerusi 18,786 pemeriksaan. Kebanyakan kes membabitkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menurut kenyataan Georgie, jumlah pemeriksaan tersebut termasuk pemeriksaan khas pematuhan prosedur operasi standard SOP PKPB dan pemeriksaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Aidilfitri dan Keamatan 2020. Katanya KPDN HEP Sabah akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan bekalan barangan keperluan sentiasa mencukupi, mudah didapati dan dijual pada harga berpatutan. Turut dilaksana tinjauan pematuhan SOP PKPB bagi memastikan pengusaha premis mematuhi langkah-langkah keselamatan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan, termasuk menyediakan cecair pembasmi kuman, penjarakan sosial dan pengambilan suhu dan maklumat pengunjung. Padi Beras Nasional Berhad Bernas menghulurkan sumbangan wang tunai dan keperluan harian kepada keluarga mangsa kebakaran di Kampung Sungai Damit Membakut yang merupakan kaki tangan Bernas. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Jabatan Perhubungan dan pihak berkepentingan Sabah, Jasni Daya kepada suami mangsa Osman Ali. Hadir sama yang Pertua Kelab Bernas Malaysia Cawangan Sabah, Harvian Kirman. Jasni berkata pihak pengurusan Bernas merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Osman Ali atas pemergian isteri dan 4 orang anaknya dalam kejadian tersebut. Dalam kejadian pada pagi Syawal Ahad lepas, Aisyah Jumat 58 tahun bersama 4 anaknya terkorban selepas rumah mereka terbakar di Kampung Bin Suluk, Membakut. Sementara suami Aisyah, Osman, 64 tahun dan 2 lagi anaknya terselamat dan mengalami cedera ringan. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa bagi pihak penerbitan berita TV RTM Sabah mengucapkan Kotobian Tadau Tegazo do Keamatan. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera.